السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala limpah kurnianya ke atas kita. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi waktu sekarang ini kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia merupakan di antara sebaik-baik ibadah lah, iaitu menuntut ilmu ataupun majlis ilmu, majlis yang insya-Allah turun padanya sakinah dan rahmah, sakinah ketenangan dan rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka itu menghamparkan sayap mereka kepada para penuntut ilmu kerana redha terhadap apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Jadi itulah maknanya, marilah kita sama-sama memperkuatkan azam dan tekad kita untuk terus menjadi seorang yang maknanya sentiasa ada rasa keinginan dan gemar untuk menuntut ilmu, mendengar majlis-majlis ilmu, mendengar qala Allah, mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Semoga kita hidup dalam keadaan sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita hidup dalam keadaan kita sentiasa bersabar di atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mana kita faham bahawa ujian tersebut adalah semata-mata untuk menghapuskan dosa kita, kan, ataupun untuk mengangkat darjat kita ke darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, insya-Allah hari ini kita akan bersama dengan sebuah kitab baru, ya, buku baru yang saya share di sini. Dan boleh, ya, kalau siapa-siapa yang nak download daripada internet, memang saya download dari internet dan saya tak ada buku yang ni pun, buku yang original kat saya tak ada, fizikal tak ada, buku maya, ya, buku fizikal tak ada. Jadi gitu. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk mengikuti bacaan dalam bahasa Arab, insya-Allah saya akan baca dalam bahasa Arab, saya akan terjemahkan dengan terjemahan yang insya-Allah mudah untuk kita faham, mengikut gaya bahasa saya sendirilah, ya kan. Sebagaimana semua biasa yang telah mendengar saya baca buku bahasa Arab, bagaimana saya terjemahkan, begitulah cara saya, insya-Allah Ta'ala. Semoga kita semua beroleh kefahaman dan rezeki untuk kita melaksanakan segala apa yang kita belajar, yang kita dengar itu, insya-Allah. Jadi buku yang bersama kita hari ini adalah buku yang saya ulangi tadi, saya sebut tadi bahawa buku ini boleh di-download di internet. Kan, buku dia Mafatihu. Kan, mafatih ni kita semua maklumlah. Kalau kita belajar bahasa Arab, maknanya perkataan plural ataupun jamak daripada perkataan miftah. Mafatih ini miftah ini kunci-kunci lah. Kata jamak ini jamak taksir daripada perkataan miftah. Miftah maknanya kunci, jadi mafatih segala kunci lah. Jadi segala kunci, mana kunci-kunci. Al-barakat, kita semua pernah dengar lah perkataan barakat ni kan, jadi perkataan berkat. Jadi perkataan berkat dalam bahasa Melayu pun adalah diambil daripada perkataan bahasa Arab. Berkat, sebenarnya bahasa Arab dia tak ada perkataan tak ada, kan, dia a i u je bahasa Arab ni. Al-barakah, kan, al-barakah, kan, al-barakat, gitu.
Ya, al-barakat ni jamak lah. Kata jamak perkataan barakah. Ya, kunci segala keberkatan. Kunci-kunci bagi segala keberkatan wal khairat. Khair, perkataan khair kan, kebaikan. Kan tu dengar hari-hari kita dengar 5 waktu kan. As-salatu khairum minan naum. Kan, perkataan khair. Ini semua kita tahu kan. Jadi mana kita hari-hari dengar perkataan bahasa Arab ulang-ulang sampai kita boleh tahu. Hatta anak yang umur 2 tahun, 3 tahun dia boleh sebut. Kan. Jadi khair tu maknanya kebaikan. Jadi kunci segala keberkatan dan segala kebaikan. Maknanya fi dhawil kitab, dhaw. Dhaw ni makna cahaya lah. Kan? Dhaw makna cahaya, petunjuk, pedoman, panduan, Alkitab, Al-Quran lah. Sebab Alkitab di sini kita semua faham makna dia Al-Quran. Was sunnah dan as-sunnah. Tunjuk Nabi SAW. Jadi kalau dengan Al-Quran saja, dengan kitab saja tidak memadai. Dan maknanya kita belum jadi komplit lah, belum sempurna lah. Hanya dengan Al-Quran tidak sempurna. Bahkan yang menjadi penyempurnanya adalah as-sunnah. Jadi Al-Quran tanpa sunnah dia tidak akan dapat diterjemahkan dengan betul. Dia tidak akan dapat ditafsirkan dengan betul. Dia akan jadi terbalik, rosak dan sebagainya. Dia mesti ada as-sunnah untuk menafsirkannya. Faham kan tajuk kita hari ni? Ta'lif Jasir Barakat. Syekh Jasir Barakat ni orang ulama daripada Mesir lah. Kan ni buku ni tulis oleh orang Mesir lah. Kan? Ulama Mesir. Baik, itulah ni qaddama lahu fadilatu Syekh Allamah Abdul Raziq Aid, kan fadilatu Syekh Allamah Dr. Husni Hamdan Hamamah. Dia pun ni orang Mesir lah. Penulis ni orang Mesir. Di sini maknanya biasalah semua kitab bila tengok semua ada mukaddimah dan ataupun pengantar bagi yang mentahqiq ataupun mengoreksi kitab tersebut. Bismillah. Pujian kan orang yang berkeahlian kan terhadap buku ini. Ini sebenarnya pujian dia lah ni, taqdim fadilatul Syekh Allamah Abdul Raziq ni. Maksudnya apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini tentang inti kitab ni lah. Kan? Tentang inti kitab ni apa yang kita akan baca nanti. Kan? Jadi mana di sini dia ringkaskan isi-isi itulah. Ni taqdim Syekh ni. Kan? Maksudnya apa dia keistimewaan yang ada dalam kitab ini? Kan disebut secara ringkas Syekh disebut di sini maknanya dalam bahas ini Syekh Jasir ni kan, Jasir Barakat ni maksudnya maknanya dia tulis dalam kitab ni tentang sumber-sumber keberkatan ya. Disebut semua yang dia dapat cari tentang segala sumber keberkatan. Yang mana kitab ini dia mempunyai ciri-ciri keistimewaan lah yang ada pada diri dia, ciri-ciri keistimewaan tersendiri, iaitu yang pertamanya dia kata sihhatul ahadith allati awradaha. Maksudnya Syekh Jasir ni dia berusaha cari buku-buku kitab cari hadis-hadis yang sahih saja untuk diletakkan di dalam kitab dia ni. Kitab Mafatihul Barakat wal Khairat ni maksudnya dicari hadis-hadis yang sahih dan dia cuba usaha pastikan kesahihan hadis itu, dan dia bila sebut hadis dia akan sebut sumber-sumber hadis itu dari mana dia ambil. Itu satulah ciri-ciri keistimewaan buku yang kita akan baca ni. Jadi sebelum saya lupa nak beritahu ya, buku ni tak ada terjemahan ya. Tak ada terjemahan. Jadi kalau itulah mana saya cubalah menterjemah sebagaimana gaya saya sendirilah, sebagaimana saya sebut di awal tadi, kan? Mungkin ada cuba untuk membeli, mencari terjemahan, dia tak ada sebenarnya, tak ada. Belum ada lagi lah. Belum ada yang menterjemah. Kalau ada, alhamdulillah. Itu ciri yang pertama, keistimewaan kitab ini. Dan ciri yang kedua maknanya dia cerita maksudnya tentang mempertahankan penjagaan akidah. Dia mengutamakan tentang penjagaan akidah yang sebenar lah, dan pemeliharaan tauhid dan mempertahankan tentang akidah dan tauhid ini. Jadi begitulah dia dua perkara ni di antara ciri keistimewaan buku ni. Dia banyak menjurus kepada akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang yang pertama yang mengoreksi buku ni lah, kan, yang meneliti buku ni, iaitu Syekh Abdul Razak Sayyid Aid hafizahullah taala, Amin Am Jamaat Ansar Sunnah. Amin maksudnya dia kata setiausaha umum lah jamaah
Ansar, kumpulan Ansar ni, Ansar Sunnah ni nama jemaah daripada Jam'iyah, satu persatuan daripada lah. Kan, di mana? Di Daqhaliyah. Daqhaliyah ni di Mesir lah. Kan, dekat Mansurah sana. Okey. Dan dia adalah seorang pendakwah juga bagi jamaah ni, kumpulan ini, dan kitab penulis kitab dalam majalah Tauhid, penulis dalam majalah Tauhid. Kemudian yang kedua juga, orang yang kedua yang mengoreksi ataupun mengkaji, meneliti buku ini, yang bernama Husni Hamdan Hamamah. Kan? Ini maknanya. Baik, ini mukadimah lah, dicerita tentang apa yang ada dalam kitab ni lah. Kan? Di antara sini dia kata, cerita berkenaan dengan keberkatan lah, keberkatan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi dia kata bahawa perkataan dan perbuatan itu dia akan seiring lah. Maksudnya mesti ada keberkatan pada perkataan. Kalau ada keberkatan pada perkataan, dia kena ada keberkatan pada perbuatan. Dia tak jadi pada satu bahagian saja. Dia mesti pada dua-dua bahagian tadi. Kan? Jadi maknanya mestilah perkataan kita, perbuatan kita maknanya berjalan seiring dengan ilmu-ilmu Islam ataupun pengajaran-pengajaran terdapat dalam agama Islam. Baik, inilah dia kata disebut oleh penulis dalam kitab ni lah. Okey. Kemudian kita di sini, apa yang difokuskan oleh penulis dalam kitab ini ialah yang pertamanya dia memfokuskan tentang bagaimana menghasilkan keperluan, menghasilkan keberkatan melalui cara yang ijabi. Cara ijabi, cara yang positif lah. Itu yang berlaku, dia kata, pada pergerakan manusia. Yang berlaku pada pergerakan kita, tidur kita, bangun kita, berjalan kita, bercakap kita, bekerja kita, ya, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi ia berlaku pada perbuatan kita juga dan juga pada perkataan kita. Yang mana ia berlaku pada iman kita, amal soleh. Bagaimana keimanan kita, keberkatan pada iman, keberkatan pada amal soleh, keberkatan pada rezeki, kan? Kemudian bersyukur, berkaitan dengan syukur kepada Allah Ta'ala, kemudian berkaitan dengan nafkah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dengan perbuatan kita menuntut ilmu. Ya? Baik. Jadi perkataan pada keberkatan pada perkataan pula apa dia yang paling tinggi sekali adalah perkataan yang kita ucapkan, yang kita baca dalam Al-Quran lah. Kita sebut, kita baca Al-Quran itu. Keberkatan pada perkataan, percakapan kita. Kita mulakan hidup kita dengan baca Al-Quran, kan? Jadi maknanya hidup kita seharian kita dengan Al-Quran, kemudian membaca, menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik, dan berselawat ke atas Nabi SAW, sentiasa beristighfar, taubat. Ini dia ada keberkatan yang dikatakan sebagai keberkatan pada perkataan. Baik. Kemudian dalam kitab ni juga ada yang terakhir di sini, Syekh di sini disebut tentang bahagian terakhir kitab ini. Sebelum kita baca kan kitab ni, kita nak tahulah sikit sebanyak tentang apa yang ada dalam kitab ni, kandungan-kandungan dia. Jadi dalam bahagian terakhir dari kitab ni, penulis ni akan menulis tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan terbatal ataupun terhapusnya segala keberkatan. Ada di sana perkara-perkara yang boleh menghapuskan segala keberkatan kita. Di sana dia akan sebutlah penekanannya di akhir bahagian kitab ini. Kan? Okey, itulah dia maknanya. Kemudian di sini perenggan inilah mula ditulis oleh penulis lah. Kan, maksudnya ucapan terima kasih dia kepada siapa yang dia nak sampaikan, kan? Ayah dia, mak dia, isteri dia, keluarga dia, kawan-kawan dia, kan? Para guru dia, begitu. Kemudian habislah situ. Maksudnya di sini kita tengok mukaddimah dia lah. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Maknanya sebagai mengambil keberkatan daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Pada perkataan dan pada tulisan. Kita baca Bismillah.
dan lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang abtadi'u kitabati hadza, aku mulakan penulisanku ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau biasalah dalam kitab muqaddimah, mana-mana kitab dia ada muqaddimah dia dengan membaca khutbatul hajah, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh sampai habislah, kemudian datangkan ayat-ayat Quran, ya, sebagai syahid, ya kan, sebagai penyokong bagi apa yang dia sebutkan tadi. Kemudian ni dia panggil ayat yang biasa disebut Nabi sallallahu dalam khutbatul al-hajah lah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan. 3 ayat ni biasalah dibacakan, surah Al-Ahzab, surah Al-Imran 102, Al-Ahzab 70, 71, An-Nisa ayat pertama, kan. Baik, di sini dia sebutlah ayyuhal muslimun, wahai sekalian kaum muslimin. Maknanya buku ni ditujukan kepada semua orang Islam lah terutamanya, ya kan, yang yang mencari petunjuk, yang mencari hidayah, yang cuba berfikir dan cuba merenung, ya kan. Dia kata di permulaan kita, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membukakan kepada kita di zaman ini kehidupan yang begitu luas, kehidupan yang begitu baik, yang mana kita hidup dalam perkembangan teknologi moden dunia ni, yang kita hidup dalam dunia yang tidak ada sempadan ataupun dunia merentasi sempadan, ya kan, yang mana hidup kita ni di alam maya dan juga selain di alam fizikal, hidup di alam maya. Kita banyak interaksi dengan orang melalui abra internet, maksudnya melalui internet, kan. Kita boleh berhubung dengan orang yang berada di hujung dunia, kan, dalam sekelip mata sahaja kita boleh tahu apa yang berlaku di alam ini, kan. Maknanya kemajuan, perkembangan, peperangan, kan, penyakit, kerosakan dan macam-macam lagi kita boleh tahu dalam waktu yang amat singkat, ataupun on the spot kita boleh tahu perkara-perkara yang berlaku di muka bumi ini, kan. Dalam keadaan hidup manusia yang begitu dahsyat hari ni, kan, yang kalau orang dulu dia ada di waktu hari ini, dia akan terpinga-pinga dia, kalau Allah menatangkan manusia begitu, kan, dia akan terpinga-pinga melihat keadaan manusia hari ni yang hidup begitu pelik, kan. Manusia kebanyakan dia bercakap seorang diri. Kalau dulu orang cakap seorang diri ni, orang kata dia ni gila lah, kan. Jadi sekarang saya ni seolah-olah bercakap seorang diri di bilik ini, saya bercakap seorang-seorang, ya. Jadi sekarang kita semua memang maklumlah, sebenarnya kita bukan bercakap seorang pun, ada orang yang mendengar apa yang kita ucapkan ni, begitu. Jadi hidup dalam keadaan, dia kata manusia hidup di zaman yang nikmat dia tidak pernah Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang terdahulu tentang nikmat kehidupan berkenaan, contohnya cara pembelajaran, cara menuntut ilmu. Berbeza, kan, dulu menuntut ilmu, seorang ulama, seorang pelajar itu dia kena bermusafir merentas padang pasir, kan, ataupun hutan rimba, makan masa berbulan-bulan untuk bertemu dengan seorang guru bagi mendapatkan suatu ilmu, kan. Tapi hari ini, kan, kita duduk di berjauhan, ada yang duduk di Amerika, di Australia, ada yang duduk di Dubai dan di mana, kan, di Kedah, di Johor, kan, di Sarawak, Langkawi dan sebagainya, kan. Jadi kita boleh bersatu duduk dalam satu kelas, satu majlis, ya, dengan begitu mudah dan senang kita mendengar dan saling berbahaslah, begitu. Itu dari sudut kita kata dapatan ilmu. Kemudian kita kata perhubungan, kecepatan perhubungan antara bangsa tadi, kan, begitu hebat. Berbagai ciptaan-ciptaan baru yang dapat dilahirkan, ditonjolkan di dalam setiap medan kehidupan, kata Syekh di sini. Jadi tatawurun azimun wasi'un, maksudnya perkembangan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat kita hari ni, kan, yang mengubah keadaan hidup manusia sekarang ni, kan. Memang kita ni berubah hidup kita 100% lah, terutamanya zaman corona ni. Di antara hikmah dia, kita ni berlatih untuk duduk di rumah, bekerja di rumah, kan. Jadi hatta ada sebahagian yang kalau dia nak makan apa pun, dia akan tekan app tu, dia akan tekan di app tu, maknanya apa yang dia nak makan semua tadi, kan. Jadi dalam 15 minit, 20 minit makanan yang dia pesan tu dah sampai di rumah dia. Jadi hidup, sehingga nak makan sayur ke apa-apa yang segar dan sebagainya akan dihantar ke depan rumah, ke depan rumah kita.
Jadi hidup dia macam tu. Dan sekarang, sampai sekarang pun maknanya kita sudah hampir sampai ke satu masa yang kita tak nampak duit dah. Duit tu kita tak nampak, duit tak ada dalam tangan kita. Cash tak ada. Duit tunai tak ada. Yang ada hanya dalam bentuk nilai ataupun angka. Kan? Yang ada dalam handphone kita, dalam app handphone kita tadi. Kan? Tak kira lah app lambang harimau mengaum ke, lambang apa sotong ke apa ke. Kan? Jadi kita tak dapat melihat tunai. Dulu orang nak bekerja nak dapat duit tunai RM50, RM100 kan. Sekarang tak ada tunai. Dalam wallet kita hanya ada lesen. Mungkin nanti satu masa lesen apa semua road semua akan ada dalam app saja, tak ada dalam di kereta kita, tak ada. Begitu keadaan hidup kita ni jadi macam tu. Perubahan yang dahsyat kan, yang mengubah keadaan kehidupan kita sampai tahap macam ni. Dan akan datang kita tak tahu macam mana lagi kan. Begitulah sebelum kiamat lah. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita kehebatan sebagai hamba makhluk Allah Ta'ala untuk jadi khalifah pemerintah di atas muka bumi, yang mana hari ini manusia boleh berkuasa. Tidak sebagaimana orang-orang dahulu berkuasa. Kan? Jadi di sini zaman sekarang ni, siapa yang mempunyai kehebatan, kepantasan teknologi tadi, maknanya kemajuan dia, maka dialah bangsa yang kuat ataupun negara yang kuat. Kan? Yang dia boleh, mana bila dia boleh matikan sistem, kan, kita pegang perkomputeran, sistem dia boleh hack sistem komputer, kan, ataupun dia boleh curi data-data negara-negara tu, maka dia hebat lah. Dia pun hebat. Jadi begitu. Itu maksudnya nak cerita kita hidup di dunia yang macam mana sekarang ini. Jadi kata Syekh sini dalam perenggan ni, innal muslim dal qalbil hayy wal aqil al mutabassir. Semuanya orang Islam yang ada hati yang hidup. Yang hati dia hidup, maksudnya hidup yang orang yang berakal, yang boleh merenung dan melihat. Yang dia tu termasuk di kalangan yang Allah berikan kepadanya as-sam'a, iaitu pendengaran yang sejahtera. Dan dia boleh menyaksikan, boleh melihat. Dengan pendengaran dia boleh berfikir, merenung. Dalam kehidupan yang hebat, begitu dahsyat hari ini, kan, segala apa yang kita inginkan mudah didapati. Kan? Tapi orang Islam yang ada hati yang beriman, jadi hati yang segar, yang hidup, dan akal yang bijaksana, yang boleh berfikir, dia akan tertanya-tanya dalam kehidupan ini yang penuh dengan kehebatan dan kemajuan ini, ainal barakah, ainat tamanina. Ini persoalan, kan? Kalau kita buat tesis, dia ada persoalan kajian. Apa dia persoalan kajian kita? Gitu. Jadi ini persoalan yang penting dalam hidup ini, kan? Dalam kehidupan yang kita kata serba moden, serba maju ni, yang kita tak nafikan lah bahawa di sana ada orang yang ketinggalan di belakang sana yang tak mengikuti perkembangan teknologi ni, kan? Dia akan tanya soalan, ainal barakah, di mana keberkatan dalam kehidupan? Mana ada keberkatannya? Kan? Kita bangun pagi, kita makan, di mana keberkatan pada makanan kita? Kan? Jadi mana kita bekerja, kita dapat wang, dapat gaji, di mana keberkatan gaji kita, keuangan kita? Ainat tama'ninah, di manakah dia ketenangan, kelapangan jiwa? Di mana persoalannya? Ini orang yang Islam, yang berakal, yang bijak, dia akan tanya soalan ni. Aina al-hayatu at-tayyibah al-maw'ud, al-hayatu at-tayyibatu al-maw'ud biha? Di manakah dia hidup yang baik, yang sejahtera? At-tayyib ni hidup yang baik, kan? Kesejahteraan tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 97. Di mana kehidupan yang baik ini? Dia orang beriman, dia akan tanya ni, di mana berkat, di mana ketenangan, kesejahteraan, kan? Di manakah kehidupan yang baik yang Allah sebut dalam Quran tu? Macam mana keadaan kehidupan yang baik itu? Sebagaimana firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Makna dia, barang siapa yang beramal dengan amalan salih, min dzakarin aw untha, yang beramal dengan amalan kebaikan, yang melakukan pekerjaan yang baik,
Yang saleh kerja yang baik lah. Daripada kalangan laki-laki atau perempuan. Sedang dia itu orang yang beriman. Beramal saleh dan beriman. Laki-laki atau perempuan. Apa dia lepas? Falanuhyiyannahu, maka kami akan berinya kehidupan. Kami akan hidupkannya, Allah kata, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Sejahtera, lapang, kan? Tenang, damai. Walaupun dia hidup dalam kuh, dalam dalam pondok kecil, kan? Bukan dalam qasr masjid, bukan dalam istana yang megah-megah, rumah yang besar-besar. Dia hidup dalam pondok rumah kecil ya. Memadai untuk dia dan keluarga dia duduk, cukup. Kan? Tapi dia ada hayat tayyibah. Ada kehidupan yang baik. Macam mana kita kata kehidupan dia kehidupan yang baik? Sedangkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kan? Kalau gaji 1,000, 2,000, duduk di Kuala Lumpur, di Selangor ni, maknanya belum habis bulan lagi duit dah tak ada arah. Maknanya tinggal 10 hari lagi, 15 hari dah wallet dah kosong. Akaun bank dah tak boleh nak keluarkan, hanya tinggal RM20 saja dalam akaun, tak boleh nak keluar lagi dah. Duit ada lebih kurang maknanya tempoh bulan itu hanya tinggal 10 ataupun 15 hari lagi. Kan? Tapi macam mana dia boleh dapat hayatan tayyibah? Tidak pernah mengeluh dengan kehidupannya, tidak pernah meminta-minta pada orang. Kan? Tidak pernah menunjukkan mukanya yang muka orang yang berharap. Bercakap tidak berharap sesuatu, minta pada orang. Kan? Macam mana boleh jadi macam tu ya? Sedangkan ada orang lain pula yang hidup dalam keadaan mewah. Kan? Tapi hidup dalam keadaan keserabutan. Ketidakdamaian, tidak tenang, tidak damai, tidak lapang. Sentiasa bergaduh suami isteri, kan? Anak derhaka pada ibu bapa, isteri derhaka pada suami, kan? Anak derhaka, ya, mana begitu? Jiran, mana menyakiti jiran tetangganya. Kehidupan yang macam mana tu? Jadi, itukah yang dikatakan sebagai hayatan tayyibah. Kan? Mana duit dalam akaun bank tak pernah surut, sentiasa bertambah-tambah. Tapi itu masih belum ada kelapangan jiwa, tak ada lagi. Masih belum ada keredaan lagi. Tidak ada sifat qanaah. Sifat kesederhanaan tak ada dalam jiwa. Kenapa ya? Tapi Allah kata, barang siapa yang beramal soleh, dia ingat amal soleh itu sembahyang puasa saja, itu maknanya part-part dia. Jadi kehidupan kita ni seluruhnya kan adalah maknanya amalan soleh lah. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik kan, kehidupan kita mesti ada benda yang macam tu, amalan soleh, kebaikan tadi, pekerjaan yang baik. Jadi bila Allah beri kepada dia kehidupan yang baik, jangan kita ingat bahawa kehidupan yang baik itu cukup makan, kan, makanan hari-hari ada, cukup, lebih pula makanan sampai buang-buang. Bukan gitu maksudnya. Ada orang yang tak cukup makan, tapi dia tetap ada hayatan tayyibah. Kan? Ada orang yang sakit, lepas sakit ni sakit tu, lepas sakit ni sakit, tapi dia orang yang mukmin, yang soleh, ya kan? Dia sakit. Dia sakit, dia maknanya tak pernah kena kata kurang sakit kan. Hilang sakit ni memang sakit lain pula. Dalam kehidupan itu yang dia alami. Adakah dia tidak mendapat hayatan tayyibah? Dapat. Allah berikan kepadanya perasaan redha, rela dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Ingat bahawa itu adalah ujian Allah Ta'ala untuk kehidupan yang sementara ini. Dan Allah akan tinggikan derajat dari akhirat nanti. Ya. Jadi kalau kita ada kunci tu, jadi jiwa kita ada kebaikan. Itulah dia panggil hayatan tayyibah. Kemudian lagi apa lagi? Gift yang Allah akan bagikan kepada dia. Hadiah. Walanajziyannahum. Dan sungguh pasti Allah kata, lam taukid kan? Di hadapan ni, lam, kemudian nun syiddah tu taukid 2 kali. Dan sungguhnya pasti, Allah kata pasti, kami akan beri balasan kepadanya. Al-jaza'. Al-jaza'u, kami akan beri balasan kepadanya, yani ajrahum, balasan upah kepada mereka.
bi ahsan, dengan yang lebih baik, ma kanu ya'malun, daripada apa yang mereka kerjakan daripada amalan soleh itu. Ya subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ya, jadi Allah Ta'ala akan berikan kepada kita balasan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Kita hanya mampu bersedekah 50 sen, RM1, ya kan? Tengok orang kena bangsa banjir dan sebagainya, aku tak ada duit, ya Allah, RM5 ni dalam akaun boleh keluar, maka dia pun transfer RM5 ke akaun siapa-siapa yang memerlukan di sana. Ya, itu yang dia mampu buat. Jadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Orang yang macam ni, dia telah mendapat kunci-kunci keberkatan dan kebaikan. Allah janji, Allah akan bagi dengan lebih baik daripada apa yang kita kerjakan di dunia ini. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, sebagai pembuka, di antara pembuka bicara kita ataupun sebagai perkataan untuk kita berfikirlah dan merenung. Kata Syekh di sini, segala ilmu, segala ciptaan, segala penemuan-penemuan baru ini, ya kan, hebat mana sekalipun yang telah dialami oleh dunia ini, oleh manusia dalam dunia ini, adakah segala ciptaan-ciptaan baru ini, penemuan-penemuan teknologi baru ini, kan, dia akan menjadi perkara yang boleh mendatangkan tamakninah dalam diri kita, ketenangan? Dan adakah semua ini akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita? Ya? Dan adakah dengan sebab segala kemajuan yang kita sedang lalui ini akan turun keberkatan daripada Allah? Persoalan. Al-asru asru ilmin wa asru sur'atin wa asru taqniyah. Ya kan? Zaman kita lah zaman pengetahuan. Manusia ni mencari ilmu dan mempunyai ilmu yang hebat. Dan zaman kecepatan. Semua orang nak cepat. Semua cepat. Dan ia memang berlaku dengan cepat. Kan? Semua kita nak cepat. Dan dia berlaku cepat kan? Tekan enter tu berlaku terus. Apa yang kita nak? Kan? Saya buat contoh kita yang belajar master, PhD, degree kan. Jadi maknanya kita belajar di universiti semua, kita nak buat tesis kan. Jika tesis, ada orang boleh tulis tesis dalam masa 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan. Sebab apa? Dia boleh dapat data-data kajian dengan begitu cepat. Zaman teknologi. Ya. Zaman ni zaman hebat kita nampak ni. Tapi adakah dia zaman fadilah? Adakah dia zaman kelebihan dan keutamaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah dia zaman yang penuh dengan keberkatan? Adakah dia zaman yang penuh dengan ketenangan dan kesejahteraan? Zaman kita hari ni? Soalan dia lagi. Kam min ummatin qawiyatin ghaniyatin walakinnaha ta'ishu fi shiqwatin muhaddadatin fi amniha. Banyak umat yang begitu kuat, bangsa yang begitu kuat, yang kaya raya, tapi mereka hidup dalam kecelakaan. Syiqwah. Syiqwah ni nak terjemah macam mana lagi? Kecelakaan dan keburukan lah. Kan? Muhaddadah, yang sentiasa terganggu keamanan dia. Ketenangan dia. Dia pun rasa bimbang dengan keamanan dia. Sebab tu kita tengok Amerika kan. Amerika satu negara yang kata-kata dia pun ni anggap dia pun ni sebagai polis dunia. Sampai ada negara-negara yang menjadikan Amerika ni sebagai idola mereka dalam bab menjaga keamanan. Okay. Sehingga dia pun ni copy paste ya. Apa undang-undang yang ada di Amerika tu, yang CIA buat tu, mana dia copy paste, dia guna. Itu yang terbaik bagi dia. Manusia-manusia nifaq yang ada dalam hati mereka tadi, yang tidak ada iman tadi, macam tu. Tengok ada orang janggut, ni dia. Nak kenal ciri-ciri pengganas, ni maksud dia ada janggut, ni biasanya janggut panjang, kan, yang tak terpotong-potong janggut ni. Kemudian baca kitab Tauhid Muhammad, Syekh Muhammad bin Wahab ke, kan, kitab Usul Salasah ke, kan? Ni di antara ciri teroris ni. Nak kenal dia. Sebab apa? Siapa yang mencanangkan benda ni? Mereka. Begitu. Jadi macam mana tengok kan, mereka tadi berjaya
maknanya mendatangkan ketakutan dalam jiwa umat manusia yang sebahagian mengaku sebagai orang Islam, yang depa ingat depa ni Islam yang tulen lah. Begitu. Tengok hidup dalam kecelakaan. Sentiasa bimbang. Yang mana dia tu bimbang, ketakut bahawa akan dihancurkan dan dibinasakan mereka tadi. Mereka berada dalam kekuatan dalam ketakutan. Quwwatun fi khaufin, kekuatan dalam ketakutan. Ya, macam Amerika, Rusia sekarang ni kan. Begitu. Kenapa dia serang Ukraine tu? Kenapa? Yalah dalam kekuatan dalam ketakutan. Begitu. Wa mata'un bila ridha. Ya. Kenikmatan yang mereka itu sendiri tak redha kenikmatan itu. Okay, apa dah? Maksudnya kebendaan, tak cukup lagi, nak lagi. Tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Wa wafratun min ghairi salahin. Dapat banyak kenikmatan, kemudahan Allah bagi, tapi tak jadi baik juga. Wa hadirun nadirin wa mustaqbal muzlim. Maksudnya masa depan yang kelam, yang gelap. Bahkan mungkin segala kenikmatan, kelapangan, kekayaan, kekuatan itu mungkin dia merupakan ibtila'un, bala bencana yang qubuhu nakalun, yang diiringi selepasnya dengan siksaan dan kehancuran. Ini dia yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wahai saudara-saudara yang dicintai, ayuhal ikhwah al-ahibbah, kan? Semua perkara-perkara yang kita sebut tadi, yang kita perhatikan tadi, semuanya mengajak kita untuk bertanyakan soalan-soalan. Di antara soalan yang kita nak tanya, mahiyal barakah? Apakah yang dikatakan keberkatan itu? Yang kita sebut kehidupan kita sekarang ni macam mana kan? Ada yang manusia yang kaya, tapi kaya dalam takut, kaya dalam bimbang, kelapangan dalam kesempitan, kan? Kelapangan tapi penuh dengan kesempitan. Itulah dia penjelasannya tadi. Mahiyal barakah? Apa dia keberkatan itu? Dan di manakah dia keberkatan itu? Wa ainal barakah? Mana dia? Apa dia dan di mana? Dan di manakah dia kehidupan yang baik? Wal aisyatul haniyah, dan kehidupan yang sentosa. Di mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan kalaulah penduduk sesuatu kampung itu, penduduk suatu negeri itu, penduduk suatu negara itu bertakwa, beriman. Kalaulah penduduk satu negeri itu, negara itu, mereka beriman dan mereka bertakwa pula, la fatahna, nescaya kami akan bukakan. Fataha fi'al madhi, maksudnya telah, tapi Allah gunakan fi'al madhi pada penggunaan akan, maksudnya kami pastilah, kami pasti akan bukakan ke atas mereka, kami akan turunkan ke atas mereka, berikan kepada mereka barakatin, segala keberkatan, segala keberkatan, semua keberkatan, minas sama'i, daripada langit, wal ardi, dan di bumi. Langit menurunkan airnya, bumi mengalirkan airnya untuk kegunaan manusia dan makhluk seluruhnya. Ya. Tanah jadi subur dengan air daripada langit. Berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman yang segar, yang sehat untuk dimakan. Tidak seperti hari ni, semua sayur beracun. Kalau tengok sayur yang hijau elok, semua kita ingat, kata sayur dia segar, bagus. Tak, racun yang kita makan tadi. Sebab tu berbagai-bagai penyakit yang kita alami. Kan, segala macam jenis makanan-makanan yang diproses, kan? Produk-produk yang diproses, makanan yang telah dijadikan, yang diprodukkan tadi. Kan, dah jadi nugget, dah jadi ayam segera dan sebagainya. Kita makan benda tu bukan benda berkhasiat. Memanglah sedap di lidah, tapi dia memudaratkan pada jasad kita. Kita makan nasi daripada beras yang kita beli.
Adakah kita pasti beras tu bagus, mana yang yang selamat daripada racun dan sebagainya. Kita makan gula, hari-hari kita minum air letak gula. Gula tu racun. Ya. Ya, memang terdapat dalam kajian-kajian perubatan dan sebagainya. Menyatakan bahawa apa yang kita makan ni banyak kebanyakannya mengandungi racun. Gula, sebagaimana disebut. Racun putih kita makan. Kan? Jadi tak ada keberkatan lagi dah. Tak ada keberkatan pada makanan kita. Kan? Apa yang kita buat tak ada keberkatan. Dengan sebab dosa-dosa dan perbuatan tangan-tangan tadi lah yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah apa yang kita alami sekarang dalam kehidupan kita kan. Lepas satu bala Tuhan turun. Lepas satu bala bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana perbuatan manusia tu sendirilah. Kan? Daripada pemimpin sampai kepada rakyat. Cerita bab rasuah pun tak habis-habis lagi kita ni. Belum cerita bab dosa-dosa yang lain lagi. Kan? Nasallallahu al-afiyah. Hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan lari ke mana? Tak boleh lari lah kita ni. Hanya ini dia dunia kita. Alam yang kita sedang jalani kehidupan padanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah semampu kita. Dan berdoalah kepada Allah supaya Allah beri kepada kita keselamatan hidup dunia dan akhirat. Jadi inilah di antara tujuan topik yang kita kemukakan ini adalah untuk melihat sejauh mana keberkatan yang kita telah dapat dalam kehidupan kita. Adakah kita boleh tahu satu benda itu berkat atau tak berkat? Ya, ini dia. Jadi di sini lagi amanahnya untuk menjawab segala soalan-soalan yang penting ini, di mana keberkatan, di mana ketenangan, apakah itu keberkatan, kan? Untuk menjawab semua soalan ini yang begitu penting ini, kan? Saya telah menjelaskanlah apa yang ada dalam kitab ni. Apakah dia dikatakan keberkatan itu saya dah jelaskan di bawah ni, dan saya sebut juga perkara-perkara yang boleh mendatangkan keberkatan. Apa dia sebab-sebab yang boleh membawa keberkatan daripada Allah Ta'ala, dan apakah sebab-sebab yang boleh memadam ataupun menghapuskan keberkatan tersebut. Ya. Di sini disebutlah apa yang dia nak tulis dalam kandungan buku ini, makna berkat. Berkat itu daripada Allah Azza wa Jalla, makna tabaraka, makna al-Quddus, kan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengkhususan, ya, dengan apa yang dia kehendaki daripada kelebihan dan keberkatan itu, dia nak berilah kepada siapa yang dia kehendaki daripada para hamba dia. Kemudian dia sebutlah kan bab yang pertama, sebab-sebab boleh menghasilkan keberkatan dan kebaikan. Dan inilah ada beberapa perbahasan di sini. Disebut sini ada sampai 22 perbahasan ya, dalam bab ni, bab yang pertama ni, dan ini dia kandungan dia. Okey, baik. Jadi itulah dia. Kemudian kita pergi kepada tamhid. Tamhid ni macam mukadimah jugalah. Tamhid ni macam permulaan. Atau dia pertama lah begitu. Bismillah. Jadi Syekh menyebutkan tentang makna al-barakah. Makna keberkatan. Apa dia makna keberkatan itu? Al-barakatu an-nama'u wa-ziyadatu wa-tabriku. Fi al-lughati masdaru baraka. Okey. At-tabriku fi al-lughati masdaru baraka. Makna barakat. Barakat ni maknanya barakat ataupun berkat ni adalah an-nama'u. Maksudnya berkembang. Waziyadah dan bertambah. Itu mana berkat. Berkat ni dia berkembang dan bertambah. Contohnya makanan untuk seorang, kita boleh makan untuk 3 orang, kita boleh makan untuk 4 orang. Makanan tu berkat lah tu. Dia kenyang, kita makan kita rasa maknanya okey lah. Alhamdulillah lah. Maksudnya dia rasa hilanglah rasa lapar tadi. Perkataan barakah. Kemudian perkataan at-tabrik pula. Tabrik dalam dari sudut bahasa Arab, maksudnya dia adalah kata dasar lah. Ataupun masdar, ataupun sumber. Masdar ni kata dasar lah. Sebagai orang kata dasar itu daripada fi'il madhi, sebagai kata diambil daripada masdar, kan? Jadi masdar tabrik ni adalah masdar perkataan yang dia panggil kata terbitan. Kata terbitan daripada perkataan barakah. Wazan
fa'ala. Siapa yang belajar bahasa Arab, ilmu saraf, dia kata wazan sulasi mudha'af kan, baraka. Jadi baraka fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Baraka yubarriku tabrikan. Itu dia wazan dia, timbangan dia. Jadi timbangan dia hafal lah sebenarnya. Dikatakan baraktu alaihi tabrikan. Maksudnya saya telah iaitu saya telah mengatakan kepadanya barakallahu alaik. Jadi kita cerita pada orang lain, baraktu alaihi tabrikan. Saya telah mengatakan semoga Allah memberkatimu. Wa barakallahu syai'a wa baraka fihi wa alaihi. Maksudnya Allah Ta'ala memberkati sesuatu dan Allah memberkati padanya ataupun atasnya. Maksudnya wada'a fihil barakah, Allah meletakkan pada sesuatu itu keberkatan. Jadi di sini makna at-tabrik, apa dia makna tabrik? Makna at-tabrik ad-du'a, iaitu doa lil insan atau ghairihi, ataupun selain pada manusia, ada doa untuk manusia ke, untuk kereta ke apa, dengan keberkatan. Allahumma barik lana fi qutina, kan, wa fi sa'ina. Ya Allah, berkatilah kami pada makanan kami. Kan? Ada orang yang baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, doa yang dibaca sebagai doa makan tu kan. Tapi hadis itu dhaif lah. Cuma makna dia sahih lah, makna dia sahih. Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang kau telah rezekikan kepada kami kan. Peliharalah kami pada neraka. Jadi maknanya at-tabriku ala hadha, maksudnya makna tabrik apa dia? Mendoakan keberkatan untuk sesuatu itulah. Apa dia keberkatan itu? Iaitu an-nama'u wa ziyadah wa sa'adah. Supaya benda itu jadi berkembang, jadi bertambah, jadi baik, kan? Jadi bahagia, jadi seronok. Jadi orang mendoakan, sebab tu kita bila jumpa, kita pergi ke majlis walimah, kita ucap tahniah kepada pengantin kan. Barakallahu alaika wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khairin. Kan? Semoga Allah memberkati engkau dan berkati ke atas kamu berdua. Kan? Jadi supaya apa? Ada an-nama. Ada perkembangan dalam kehidupan kamu berdua. Dulu kamu hidup seorang lain, sekarang hidup dua orang lain. Ada penambahan, kemudian ada penambahan dari sudut family, keluarga, kan? Dari sudut harta benda, kan? Kemudian ada kebahagiaan, sa'adah. Kan dulu hidup seorang sunyi, sekarang dah tak sunyi. Itu doa, tabrik. Doa keberkatan. Barakallahu alaik, barakallahu fik. Kan? Jadi kita sentiasa sebut perkataan ini kepada kawan-kawan kita dan siapa saja. Dan doa daripada kita, semoga Allah mentabrikkannya, semoga Allah Ta'ala memberkatinya dalam apa saja kerja yang dia lakukan. Jadi dia akan meletakkan as-sa'adah, kebahagiaan dan kelapangan. Itu dari sudut bahasa. Dan at-tabrik pula dalam istilah, menurut istilah ini, istilah bahasa Arab lah. Istilah syariat, begitu. Istilah syarak. الدعاء بالبركة وهي الخير الإلهي الذي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصى. Maknanya doa dengan keberkatan. Doa dengan mendapat keberkatan, iaitu kebaikan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khair al-ilahi, kebaikan yang berasal daripada Tuhan, yang berasal daripada Allah Ta'ala, kan? Yang kebaikan itu dia hadir dalam keadaan tak disedari, hadir tanpa disedari, kan? Datang tanpa disedari. Wa ala wajhin la yuhsa wa la yuhsar, di atas cara yang kita tak dapat nak hitung, tak dapat kita nak kira, tak dapat kita nak duga.
Walidha qila, dan kerana inilah dikatakan bagi setiap apa yang dapat dilihat, disaksikan, kan, penambahan, kan, sesuatu yang kita tengok kan. Contohnya dulu kita hidup dalam keadaan kita ni biasa-biasa je, tak ada apa kan, makan pun tak cukup dan sebagainya kan. Jadi hari ni lain kehidupan kita, di situ ada keberkatan. Dan kita bukan dekat kita saja boleh makan, kita boleh kongsikan dengan orang, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan jiran kita. Padahal gaji kita sama aja. Dulu kita kerja gaji macam tu, sekarang kita kerja gaji macam tu juga. Tapi di sini kita boleh kongsi ramai-ramai kan. Begitu. Ini maknanya setiap perkara yang dikatakan, pada setiap perkara yang dapat dilihat padanya ada penambahan tanpa kita rasa. Huwa mubarakun, dia adalah sesuatu yang diberkati lah. Pekerjaan yang diberkati. Kan, seorang guru gaji dia RM4 ya. Kan? Begitu juga kita seorang driver lori dan sebagainya. Tapi dia boleh pelihara keluarga yang ramai. Dia boleh bantu mak ayah dia, boleh tolong jiran tetangga dia. Masya Allah, keberkatan. Ya. Dia kerja tak ada rasuah dan sebagainya. Kerja yang tidak ada rezeki yang syubhat. Ya. Inilah yang telah diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW yang amat ringkas. Nabi kata SAW, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Dia ni boleh bersedekah pula tu, macam aku pelik sungguh lah dia ni. Macam mana dia ni hidup ha? Dia boleh tolong kawan dia lagi. Boleh bagi pinjam duit kawan dia sekat dia mampu kan. Kalau pinjam RM200 adalah RM20 dah lah. Contohnya. Ya? Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Jadi sepatutnya kita yang dah berbelas tahun belajar kan di yayasan taklim ni terutamanya dan tempat-tempat lain, kita dah tahu dah benda ni, kita dah hadam dah benda ni, bahawa apa yang kita lakukan tu tidak akan mengurangkan harta kita. Kan? Jadi saya kagum kepada mereka yang berusaha, pihak yang berusaha untuk yayasan taklim kan? Daripada Syekh yang kita kenal, Syekh Haji Arif ni kan, barakallahu fi umrihi wa barakallahu fi amwalihi wa fi auladihi, dan pasangannya, isterinya Puan Maznah, dan jazahumallahu khaira. Kan, mereka telah berusaha sekian lama, berpuluh tahun kan. Yayasan taklim ni berpuluh tahun lah, Darul Taklim. Jadi dah jadi yayasan taklim pula sekarang kan. Kita lihat keberkatan, Masya Allah. Sekarang dah nak ada bangunan. Satu bangunan kita kan, yayasan taklim dekat dengan Sungai Mencala tu. Dan akan siap kot insya-Allah. Biiznillah ta'ala. Kan? Dan maknanya program-program yang macam-macam dah dibuat di sini kan. Dengan diplomanya, diploma tingginya dan sebagainya. Ini hasil keberkatan insya-Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkatan pada harta, keberkatan pada umur, keberkatan pada keluarga. Jadi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Itulah dia kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah mempunyai kelebihan yang maha besar. Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Begitu juga jazahumullahu khairan kepada mereka semua yang ada sumbangan mereka dalam kerja-kerja dakwah ni kan, terutamanya kita di sini. Jadi Allah berkatilah usaha kita insya-Allah. Kita tak nampak apa yang kita dah buat, tapi Allah Maha mengetahui, dan Allah Taala akan tunjukkan di akhirat nanti apa yang telah kita lakukan daripada kebaikan dan keburukan. Dan semoga segala keburukan yang kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini penulis datangkan kata seorang ulama tafsir berkenaan dengan tafsir firman Allah Ta'ala dalam surah ayat 73. Qala al-Farra'u, berkata al-Farra'u dalam firman Allah Ta'ala ini berkenaan dengan firman Allah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmat Allah dan keberkatannya ke atas kamu semua.
Qala, kata Al-Farra'u, al-barakatu as-sa'adatu. Yani al-barakat, segala keberkatan itu adalah maknanya kebahagiaan. Jadi adakah anda bahagia sekarang? Adakah kita bahagia? Adakah aku dah rasa bahagia, rasa lapar? Rasanya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ni. Yang kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ini kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan diuji sikit-sikit dengan virus corona, Omicron ke apa ke. Yang mana hari ni kita tengok rata-rata orang positif kan. Positif. Sesama sikit sakit tekak positif. Satu family semua kena. Kan? Lebih dah rata-rata dah orang kena hari ni. Tapi di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak jadi teruk macam dulu kan. Virus Delta dulu kan yang mana? Yang ramai yang kita kata ada yang sampai habis ajal dia dengan sebab penyakit itu. Ghafarallahu lahu, bagi orang yang beriman semoga Allah mengampunkan dia dan Allah angkat darjat dia. Ada di antara guru kita yang pernah datang melawat kita di Malaysia ni kan, Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah taala, di antara yang terkorban dalam musim virus ni kan, virus corona yang di awal dulu. Ya, dia pun kata la yughni al-hadar min al-qadar. Kita ikutlah SOP macam mana pun. Habis SOP dah kita ikut dah. Kena lah. Macam kita hari ni lah. Kita ikut habis SOP kan. Dengan sanitizer, hand sanitizer kita guna apa semua. Dengan mask lagi keluar. Dengan penjarakan sosial lagi. Kena juga. Kena. Kan? Qadarullahi masya'a fa'al. Wa masya'a min mananya apa yang Allah takdirkan itu dia akan berlaku lah. Jadi maknanya nak ceritanya, adakah kita hidup dalam keadaan as-sa'adah, dalam keadaan kita ni bahagia menghadapi ujian? Kan? Ada orang yang tak tahan dengan ujian ni. Ya Allah, kenapa lah diuji kami macam ni? Ya Allah, kami dah tak tahan ni lah beratnya ujian ni. Ya Allah, janganlah. Gitu. Rata-rata dengan ujian dan musibah yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dalam keadaan macam ni kami pula tak boleh kerja. Pada keadaan macam ni, dengan musim corona pula engkau datangkan banjir lagi pada kami. Ya Allah, rumah kami hancur. Ya Allah, macam mana? Kan? Kenapa lah kami diuji, orang lain tak kena uji macam kami, ya Allah? Ini maknanya orang yang mengeluh dengan ujian. Termasuk di kalangan orang yang maknanya yang membenci dengan ujian Tuhan. Man sakhita falahu sukhtu. Nabi SAW, barang siapa yang mengeluh keluh kesah ni, tidak rela dengan ujian Tuhan, tidak reda ni, mana dia dapat dosa kering, dosa percuma. Allah uji kamu supaya kamu tadi dapat bertaubat, beristighfar dengan dosa banyak yang kamu buat. Rumah hanyut. Yalah, rumah hanyut. Alhamdulillah. Kita belum hanyut. Masih lagi alhamdulillah. Kita selamat. Rumah kita boleh buat insya-Allah nanti. Bahkan rumah yang kita akan dirikan ni mungkin lebih baik daripada rumah yang hanyut tadi. Kan? Orang cakap engkau bolehlah cakap sebab engkau tak menanggung. Bila engkau menanggung sebenarnya kau baru tahu. Maknanya itu sebahagian daripada kata-kata manusia yang tidak redha dengan qadar, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita bila awal ditimpa musibah, apa yang betul kita kata? Ya? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkataan pertama yang kita kena kata. Tunjuk kata kita ni redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa. Okay? Jadi begitulah dia kan. Jadi al-barakat itu as-sa'adah. Segala keberkatan adalah kebahagiaan. Qala Abu Mansur, وكذلك قوله في التشهد السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Begitu juga dalam tasyahud yang kita ucapkan, Assalamu alayka, sejahtera ke atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah Ta'ala dan segala keberkatannya.
Kenapa? Lianna man as'adahu Allah bima as'ada bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad nala as-sa'adata al-mubarakata ad-da'imata. Karena barang siapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kebahagiaan, kelapangan, sebagaimana kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya orang itu telah mencapai as-sa'adah al-mubarakah, kebahagiaan yang diberkati dan berkesinambungan. Daimah ni berterusan. Ini dia. Subhanallah. وفي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Dan begitu juga dalam hadis kenaan dengan selawat ke atas Nabi SAW. Selawat yang diajar oleh Nabi SAW ni yang kita baca dalam tasyahud itu. Bukan selawat-selawat yang mereka cipta itu. Selawat syifa, selawat naria, selawat tafrijiyah dan sebagainya. Yang direka oleh golongan tarekat-tarekat tertentu dan sebagainya. Kenapa tak berpada dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW? Pelik manusia ni kan? Pelik. Dia pun tak puas dengan apa yang diajar oleh Nabi, maka Nabi syariat lain yang diajar oleh selain daripada Nabi SAW. Dengan alasan kononnya ulama pewaris para Nabi. Bukan konon lah, memang betul lah itu Nabi kita ulama pewaris Nabi. Tapi konsep warasah tu dia pun tak faham lah. Konsep pewarisan tu apa makna dia? Berhajat kepada huraian dan syarahan yang benar lah. Kan? Bukan kono sana kono sini. Begitu. Berpada dengan selawat Nabi. Jadi, dan dalam selawat ke atas Nabi SAW tu, wabarik, ya Allah, berkatilah ke atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad. Apa makna dia? Iaitu, athbit lahu wa adim ma a'taitahu min at-tashrif wal karamati. Ya, iaitu tetapkanlah, athbit lahu, tetapkanlah baginya, berilah baginya, kan? Dan berilah secara berterusan apa yang kau berikan kepadanya daripada at-tashrif, pemuliaan, dan al-karamah tadi. Kan? Kemuliaan, dan ianya diambil dari perkataan barakal ba'iru. Ya, barakal al-ba'ir. Jadi kan mana seperti mana duduk, mana barakal ba'ir, unta duduk. Yani idza anakha fi mawdi'in falazimahu. Yani dia anakha, dia duduk tu di satu tempat, maka dia duduk di situ. Kan? Wa tutlaqul barakah aidan, dan disebut juga keberkatan itu ala ziyadati wa di atas penambahan. Ya. Wal aslul awwalu, kan, dan asal yang pertama tu wa fi hadis Ummu Sulaim. Ya. Apa nama, dan asal sumber yang pertama dan dalam hadis ya Ummu Sulaim, fahannakahu, maka Nabi SAW pun mentahnikkannya, tahnik baby, okay? Baby Ummu Sulaim kan, wa baraka alaihi, dan baraka ay da'alahu bil barakah, ia mendoakan untuknya keberkatan. Itu. Kalau dalam footnote bawah ni dia kata apa? Wa fil hadis muttafaq alaih, adalah hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, an Asma binti Abi Bakr, daripada Asma binti Abu Bakar, annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair di Makkah. Yani Asma binti Abu Bakar ni, dia apa nama, mengandungkan anak lelaki dia, itu Abdullah bin Zubair di Mekah. Qalat, kata Asma, fawaladat fawaladtu biquba'in, maka aku melahirkan Abdullah di Quba. Di Quba lah, di Madinah. Thumma ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bawa Abdullah ni pergi jumpa Rasulullah sallam. Fawada'tuhu fi hijrihi, maka aku letakkan Abdullah di ribanya, riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a bitamratin, kemudian Nabi sallallahu minta biji kurma. Famadaghaha, maka Nabi pun mengunyah kurma tadi. Maka kita tahu bercampurlah air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kurma yang Nabi kunyah tadi. Thumma tafula bihi fihi, thumma tafula fihi, kan?
Kemudian Nabi SAW meludahkan pada mulutnya mulut Abdullah. Thumma hannakahu. Kemudian Nabi SAW mentahnikkannya, memasukkan jarinya dengan kurma tadi ke maksud tahnik di langit dia lah. Langit Abdullah tadi. Thumma da'a. Kemudian Nabi SAW pun berdoa untuknya, untuk Abdullah. Wa baraka alaihi. Dan Nabi mendoakan keberkatan atasnya. Fakana awwalu mauludin wulida fil Islam. Maka Abdullah ni adalah baby pertama yang dilahirkan di awal Islam. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari, bab hijrah Nabi SAW dan para sahabat ke Madinah, dan dalam Muslim pula bab istihbab tahnikil maulud, dianjurkan mentahnikkan baby lah. Cumanya para ulama berselisih pendapat, adakah tahnik baby ini khusus untuk Nabi SAW, kerana pada diri Nabi itu ada keberkatan, pada air liur Nabi ada keberkatan, ya kan? Dan ada yang mengatakan dia ni umum untuk siapa saja, ya kan, daripada kalangan umat ni nak mentahnik baby dia, silakan. Begitu katanya. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Okay? Ini kandungan hadis lah, cerita berkenaan dengan keberkatan itu. Kemudian wa yuqalu, dan dikatakan barakallahu laka wa fika wa alayka. Boleh kita berkata barakallahu lak, barakallahu fik, barakallahu alayk. Boleh. Boleh sebut mana-mana. Semoga Allah memberkati bagimu, laka, wa barakallahu fik, dan semoga Allah memberkati padamu, wa baraka alayka, dan semoga Allah Ta'ala memberkati ke atasmu. Itu. Baik. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkannya Al-Quran itu pada malam yang diberkati, malam Al-Qadar lah. Yakni Lailatul Qadri, iaitu malam Al-Qadar. Nazala fiha jumlatan ila as-sama'id dunya. Nazala fiha, ya kan? Yang Allah telah turunkan padanya pada malam Al-Quran, malam Al-Qadar itu jumlatan, satu jumlah ayat, ila as-sama'i ad-dunya, sejumlah, mana jumlatan seluruhnya, kan, 30 juzuk tadi, ke langit dunia. Jumlatan maksudnya seluruhnya lah, 30 juzuk tu turun pada malam Al-Qadar itu ke langit dunia. Thumma nuzila ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ba'da syai'in. Kemudian diturunkan ke atas, ke penghulu kita, ketua kita, kan, Rasulullah, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'an, sesuatu, kan, sedikit demi sedikit, syai'an ba'da syai', sedikit demi sedikit. Kemudian ayat seterusnya, kisah yang seterusnya, di mana full stop, sebenarnya titik situ. Wa ta'amun barikun, maksudnya ta'am yang, makanan yang barik. Ta'amun barikun mubarakun fihi, yang diberkati padanya. Bila disebut perkataan ta'amun barikun, yani ta'amun mubarak, makanan yang diberkati, fihi padanya. Wa ma abrakahu, dan apa yang dia telah berkati pada makanan itu. Ataupun wa ma abrakahu ni fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub maksudnya, alangkah berkatnya makanan ni. Ma abrakahu, begitu sebutnya. Ma abrakahu maksudnya, berkatnya makanan ini. Ja'a fi'il ta'ajjub, maksudnya fi'il ta'ajjub. Penggunaan fi'il ta'ajjub. Ini belajar grammar adalah. Ala niyatul maf'ul, di atas niat maf'ul, maksudnya yang diberkati lah. Sungguh diberkati makanan ini. Gitu. Begitu juga dengan perkataan wa tabarakallah. Wa tabarakallah. Apa makna wa tabarakallah? Okey, wa taqaddasa, yakni maha suci Allah, wa tanazzaha, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, wa ta'azama, dan maha agung. La takunu hadhihi sifah li ghairi. Sifat-sifat tidak ada bagi selain Allah Ta'ala. Tabarakah, tak ada bagi selain Allah Ta'ala.
Yani makna tabaraka dia makna taqaddasa atau tanazzaha. Makna ta'ala, ta'azama. Sifat ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatahhara wal qudsu at-tuhru. Al-qudsu maksudnya kesucian lah. Al-qudsu maksudnya suci. At-tuhru. Kemudian qala az-Zujjaj, berkata az-Zujjaj. Ini ulama bahasa. Tabaraka tafa'ala. Wazan tafa'ala. Jadi kalau orang belajar ilmu saraf dia dah hafal, kena hafal. Maknanya perkataan ni, saraf ni, tasrif, kena hafal. Tabaraka tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ya. Tabaraka yatabaraku tabarukan. Tabaraka diambil perkataan, wazannya, timbangannya tafa'ala. Minal barakah diambil daripada perkataan berkat, keberkatan. Kadzalika yaqulu ahlul lughati, kata Az-Zujjaj. Begitulah dia yang telah dikatakan oleh ahli bahasa. Wa rawa Ibnu Abbas wa makna al-barakah, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan makna al-barakah. Makna al-barakah al-kathrah fi kulli khair. Itu banyak pada satu kebaikan, maksudnya kebaikan, ada kebaikan tu jadi banyak. Fi kulli khair, dalam segala kebaikan tu ada banyak manfaat dia, banyak kebaikannya. Ya. Al-kathrah fi kulli khair, dalam segala kebaikan tu jadi banyak. Dan dia sebut dalam tempat yang lain, ya. Kata Zujjaj di tempat yang lain pula, dia kata tabaraka ta'ala wa ta'azama. Tabaraka maknanya ta'ala wa ta'azama, mana sama. Dengan tabaraka maknanya ta'ala, maknanya ta'azama. Wa qala Ibnu Ambara, berkata Ibnu Ambara, tabarakallah maksudnya yatabarraku bismihi fi kulli amrin. Maknanya dia memberkati dengan namanya pada setiap perkara. Wa qala al-Laitsu, kata al-Laits pula dalam mentafsirkan perkataan tabarakallah, tamjidun wa ta'zimun. Tamjid itu pemuliaan lah dan pengagungan. Wa tabaraka bi syai', kan? Ai tafa'ala bihi. Maknanya dia jadi baik dan berkembang, biar berkembang baiklah, begitu. Wa qala Az-Zujjaj, kata Zujjaj firman Allah Taala, hadza kitabun anzalnahu mubarakun, ini kitab yang kami turunkan ini diberkati. Kata dia al-mubarak ma ya'ti min qibalihi al-khair al-kathir. Sesuatu yang datang daripada pihaknya kebaikan yang sangat banyak. Iaitu sifat bagi Al-Quran. Sifat bagi Al-Quran itu dia datang daripadanya segala kebaikan ataupun kebaikan yang banyak. Kemudian al-barakatu minallahi azza wa jalla. Maksudnya penjelasan tentang keberkatan itu datang daripada Allah azza wa jalla. Ini cerita yang kita baca nanti insya-Allah berkenaan dengan keberkatan itu daripada Allah azza wa jalla. Penjelasannya insya-Allah kita akan baca dan kita akan huraikan 2 minggu yang akan datang lah, sebab kita kelas selang seminggu kan, begitu. InsyaAllah minggu depan kita baca kitab Fawaidul Fawaid, lepas tu seterusnya kitab ni lah, kitab Mafatihul Barakat wal Khairat ni insyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah untuk pagi ni. Semoga apa yang kita baca ni mendatangkan keberkatan, ya, dan manfaat ilmu untuk kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pada segala amalan kita, pada segala perkataan kita lah, dan sehinggalah kita mati. Jadi wallahu taala alam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.